Okay, hai semua. Lama kan Cikgu Shu tak buat video. Sorry sebab masa Cikgu Shu busy dengan final exam, masa yang tak sempat nak buat tu. Lepas tu tiba-tiba Cikgu Shu dapat offer tempat kerja baru. So, sibuk nak pindah tempat kerja. Okay, sebabnya tempat kerja baru Cikgu tu jauh. Okay, so lepas dah uruskan kat sini, dah sampai kat sini. Dan syarat dia pula nak sampai sini kena kuarantin 2 minggu. So siapa yang tahu tempat tu mungkin tahulah kenapa kena kuarantin. Cikgu Shu tak positif COVID tapi syarat nak sampai tempat ni kena kuarantin 2 minggu. So sekarang ni dah start kuarantin dalam 2-3 hari macam tu lah. So kuarantin dia kat hotel. So ada masa lah untuk buat video ni. So mungkin Cikgu Shu cuba untuk buat video hari-hari sepanjang kuarantin ni. Tapi lepas kuarantin awak kena mungkin Cikgu Shu hilang sekejap juga sebab baru nak masuk tempat baru, rumah baru. So wifi pun tak ada lagi masa tu. Tapi Cikgu Shu cuba buat video banyak-banyak. Dan okey, lepas tu pen Cikgu Shu dah hantar kat tempat kerja lama. So pen yang Cikgu guna ni yang Cikgu Shu punya tapi dia tak pernah elok sangat. So akan nampak lah tulisan Cikgu tu memang mengarut je lagi. Okay, lepas tu maaf juga kalau ada banyak kesalahan bercakap sebab Cikgu Shu bila dia buat video dah tak nak patah balik dah sebab yelah bukan senang buat video ni kan. Okay, kita start soalan yang pertama. Okay, dia minta tentukan jenis punca bagi persamaan kuadratik. Ingat kalau jenis punca ada 3. Okay, kita akan guna formula B kuasa 2 tolak. Okay, awak nampak tak pen cikgu tu? Tak pernah betul. Okay, yang pertama dia lebih sama dengan kosong. Ni adalah dua punca nyata yang sama ataupun lebih besar pada kosong. Ini katakan sebagai dua punca nyata yang berbeza ataupun lebih kecil pada kosong. Okay, kalau lebih kecil pada kosong maksudnya tiada punca yang nyata. Okay, so kita cuba buat yang pertama A. Kita masuk di dalam formula ni. Okay, B adalah B sini. Sorry, negatif 8. A adalah 1, C adalah 16. So, negatif. Okay, awak tengok tak pen cikgu ni tak pernah betul. Tolak 4, 1, 16. Okay, sebenarnya Cikgu Shu try hard tau untuk tulis betul-betul. Tapi itulah, inilah hasil dia. Tak maaf sangat. So, harap faham Kalau nak tunggu Cikgu Shu beli pen baru lambat lagi nak buat video kan. So negatif 8 kuasa 2 akan dapat 64. Okay, tolak. Okay, 4 darab 1 4. 4 darab 16 adalah 64. So 64 tolak 64 adalah kosong. So maksudnya kat sini awak kena tulislah 2 punca nyata yang berbeza. Punca nyata yang yang sama. Okay, ini jawapan akhir. Kalau tak tulis yang ni terdapatlah markah penuh. Sebab dia tanya jenis punca kan. Ni jalan kerja je. Okay, B. Okay, kalau untuk yang ni awak kena kembangkan dulu. Sebab kita kena bagi dalam bentuk persamaan macam ni. Okay, kembangkan yang ni awak akan dapat X kuasa 2 tolak 4X tambah 4. Lepas tu pindahkan 3 ni ke sini. Awak tolak 3 sama dengan kosong. Okay, so akan dapatlah X kuasa 2 tolak 4X. Okay, 4 tolak 3 adalah 1 kan. So, dia tambah 1 sama dengan kosong. Okay, lepas tu masukkan dalam persamaan B kuasa 2 tolak 4AC. So, B adalah, tak lupa nak tutup telefon. Negatif 4 kuasa 2. Sekejap Cikgu tutup telefon sekejap. Kalau dah start bunyi tu nak stop lah. Okay. Apa dia? Okay, sorry. Okay, nanti 4 kuasa 2 tolak 4. A kita 1. C adalah 1. Okay, lepas tu negatif 4 kuasa 2 adalah 16. Tolak, okay, 4 darab 1. 4 darab 1 adalah 4. So, 16 tolak 4 adalah 12. So, ini lebih besar pada kosong. So, dia adalah 2 punca nyata yang berbeza. Okay, so C.
Okay, C dia dah bagi dalam bentuk persamaan arm. Okay, so just masuk je. Nampak tak dalam tak video sampai cakap putus asa. So B kita adalah 1 kuasa 2 tolak 4. A adalah 2. C adalah 4. Okay, 1 kuasa 2 1 tolak. Okay, 4 darab 2 8. 8 darab 4 adalah 32. So dapat negatif 31 kan. So yang ni lebih kecil daripada kosong. So dia ada punca yang nyata. Boleh tak cikgu Shu nak stress dengan pen ni? Tiada punca yang nyata. Oh, tiada punca yang nyata. Okay, next kita pergi soalan nombor 2. Okay, untuk soalan nombor 2, dia kata persamaan kuadratik dua punca yang sama, cari nilai-nilai K. So, cari nilai-nilai. So, mungkin kita dapat lebih satu jawapan kan? Okay, so bila dua punca nyata yang sama, kita kena guna formula B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Okay, so just masuk je dalam persamaan. Okay, first ingat kita kena bagi dalam bentuk arm. So, yang ni kita pindah dulu jadi X kuasa 2 tambah KX tolak 2X tambah 9 sama dengan kosong. Okay, ingat balik A tu bersama dengan X kuasa 2. So, maksudnya 1 kat sini. B dia mesti bersama dengan X. So, akan dapat kat sini B lah K tolak 2. Dan C adalah 9. Jangan lupa, kita tak akan ambil X. Kita ambil nilai dia punya koefisien je. Koefisien tu yang nilai-nilai yang bersama dengan nilai dia ni. Nilai X tu. Kalau kat sini, koefisien ni 1 lah. Okay, so B adalah K tolak 2. Kuasa 2 tolak 4. A adalah 1. C adalah 9. Sama dengan kosong. Okay, kembangkan. Akan dapat K kuasa 2 tolak 4K tambah 4. K, 4 darab 1, 4. 4 darab 9, 36. So, tolak 36 sama dengan kosong. Okay, lepas tu, selesaikan dulu. Memudahkan, awak akan dapat K4 tolak 36 adalah 32. K tolak 32 kan, sama dengan kosong. K, lepas tu awak guna kalkulator je. Sebab ni nak selesaikan, awak akan dapat 2 jawapan. Pertama, K tolak 8. K tambah 4 sama dengan kosong. K tolak 8 sama dengan kosong. K sama dengan 8. K tambah 4 sama dengan kosong. So, akan dapat K adalah negatif 4. K, inilah jawapan dia. K, yang kedua. So, yang ni dah bagi dalam bentuk arm. So, awak guna je. So, dia punya B adalah 2K tambah 1 kuasa 2. Oh, sorry 4. Oh, kalau dah buat tu, lanjut je. K tolak 1. Sama dengan kosong. Bukan tulisan cikgu Shu buruk tau. Pen ni yang tak betul. Tak saja je nak katakan pen. Sebenarnya tulisan cikgu pun tak apa nak cantik juga. Okay, kembangkan je. So, akan dapat 4K kuasa 2 tambah 4K tambah 1. Okay, awak nak panjang. Okay, kat sini mungkin keliru. Awak just buat yang ni dulu. 4 darab K dulu. Buat satu-satu. Tapi kalau awak dah mahir boleh je buat direct. Okay, cikgu Shu buat satu-satu supaya awak tak keliru. Okay, pen tak apa nak betul. So, jadi kat sini 4K kuasa 2 tambah 4K tambah 1. So, 4K darab K awak akan dapat tolak 4K kuasa 2. So, negatif-negatif positif 4K. Oh, sorry. Yang ni boleh potong. Lepas tu, okay, 4K tambah 4K. 8K. Sama dengan kosong. Negatif 1. K akan dapat negatif 1/8. Okay, ni jawapan dia. Negatif 1/8 tau. Takut awak keliru pula. Panjang gila dia punya negatif tu. Okay, next kita pergi nombor 3. Persamaan kuadratik. Okay, dua punca nyata dan berbeza. So, maksudnya awak akan guna formula B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Okay. So, yang A ni awak kembangkan dulu.
akan dapat X kuasa 2 tambah X tolak Rx tambah 4. Okay, pindahkan. Okay, lepas tu masuk dalam formula. Jadi 1 tolak R kuasa 2 tolak 4. A adalah 1, C adalah 4. Okay, formula dia kena guna lebih besar pada kosong. So, kembangkan yang ni. Akan dapat 1 tambah 2. Sorry, tak bukan. Bukan tambah, tolak. Sebab negatif kan. 1 tolak 2R tambah R kuasa 2. Tolak. Okay, 4 darab 1. 4 darab 4, 16. Oh, panjang gila tolak dia. Sorry. Macam dia lah pen dia kalau tak betul. Okay, bila selesaikan akan dapat R kuasa 2. Tolak. Ni cikgu susun tau. 1 tolak 16 dapat negatif 15. Okay, lepas tu guna kalkulator. Akan dapat 2 jawapan. Okay, bila dapat 2 jawapan ni, awak boleh tulis dulu sama dengan kosong. Tapi awak kena carilah jawapan akhir dia. Sebab ni julat. Ingat, julat tu adalah lebih besar atau lebih kecil. Okay, so jawapan pertama kat sini. Oh, sorry. Kenapalah pen ni teruk sangat. Okay, dapat 2 jawapan. Lepas tu ingat balik kita cari julat tu. Cikgu guna graf. Graf macam ni. Sini negatif 3. Sini adalah 5. Okay, sebab simbol lebih besar, kawasan ni ke atas. Okay, nampak tak separation ni? So, jawapan awak yang pertama adalah R lebih kecil negatif 3. Yang kedua adalah R lebih besar pada 5. Okay, ni jawapan dia. Okay, lepas tu B. Okay, yang B ni kena susun dulu. Okay, pindahkan dulu. X kuasa 2 tambah X tolak 2RX tambah R kuasa 2. Sama dengan kosong. Okay, dia punya B adalah 1 tolak 2R. Kuasa 2 tolak 4. A adalah 1. C adalah R kuasa 2. Sama dengan kosong. Okay, kembangkan yang ni akan dapat 1 tolak 4R tambah 4R kuasa 2. Okay, lepas tu 4 darab 1, 4 darab R kuasa 2 jadi tolak 4R kuasa 2. Sama dengan, oh sorry, ni lebih besar dari kosong kan? Keliru lah. Sorry. Sebab puncanya nyata beza. Okay, lepas tu yang ni boleh potong kan? Sebab 4R kuasa 2 ni boleh potong. So yang tinggal adalah 1 tolak 4R lebih besar pada kosong. Okay, lepas tu pindahkan 1. Oh sorry, negatif 1. Okay, nampak tak nak pindah negatif 4 ni? Ingat balik kita punya basic. Bila ada negatif, kita kena tukar bentuk. Jadi lebih kecil pada negatif 1 per tolak negatif 4. Maksudnya awak dapat R lebih kecil pada 1 per 4. Okay, ini jawapan dia. Okay, next kita pergi soalan nombor 4. Cari julat nilai P jika tidak mempunyai punca nyata. Maksudnya kita kena guna B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil pada kosong. Okay. So, yang A, kita kena pindah tempat dulu. Jadikan bentuk persamaan arm. Okay, ini tak perlu nak expand sebab apa tau? Sebab kat sini ada X kuasa 2. So, jadi 1 tolak P tu adalah A. So, jadi 1 tolak P, X kuasa 2, tolak, cikgu suruh pindah 2X kat sini, tambah 5. Sama dengan kosong. Okay, just masuk formula. A dia adalah, B adalah negatif 2, kuasa 2, tolak 4. A dia adalah 1 tolak P, C dia adalah 5, lebih kecil pada kosong. So, negatif 2 kuasa 2 adalah 4. Okay, ni macam panjang kan? So, takut keliru. Kita buat yang senang dulu. Okay, cikgu sudah ni dulu. 4 darab 5, dapat 20. So, 20 kurungan 1 tolak P. Tapi kalau siapa yang dah mahal boleh je, direct je. Yang ni senang nak baca 1. Okay, 4 tolak 20 darab 1 adalah 20. Negatif positif 20P. Lebih kecil pada kosong. Okay, 4 tolak 20 adalah negatif 16. Negatif 16 tambah 20P. Lebih kecil pada kosong. Okay, lepas tu kita pindahkan 16 tu. Kita akan dapat 16 kan. So, P
lebih kecil 16 per 20. Okey, kita kena pemudahkan. Kita dapatlah 4 per 5. Okey, next yang B. So, yang B ni dah susun dah, elok-elok. Just guna je. Okey, B kita adalah 4P tambah 1. Kuasa 2 tolak 4. A adalah 4P. Dan C adalah P tolak 1. Tolak 1 tau. Lebih kecil daripada kosong. Okey, kembangkan. Awak akan dapat 16 P kuasa 2 tambah 8 P tambah 1. Okey, lepas tu cikgu syuruh kembang ni dulu, senang. Tolak, okey, 4 dan 4, 16 P. Okey, dalam kurungan P tolak 1 lebih kecil daripada kosong. Okey, selesaikan dulu. Tambah 1. Okey, dapat negatif 16 P kuasa 2 dan tambah 16 P. Kecil kosong. Okey, yang ni boleh potong kan? Negatif. So, yang tinggal adalah 8P tambah dengan 16P. Awak akan dapat 24P tambah 1 lebih kecil daripada kosong. Okey, lepas tu 24P lebih kecil negatif 1. So, P adalah lebih kecil negatif 1 per 24. Macam ni. Okey. Next, nombor 5. Persamaan kuadratik dengan K. Okey, K dah pemalar. Ni balik pemalar tu nilai tetap. Macam ni lah. Macam 10, 6 tak. 5. So, K ni pemalar. So, dia tidak melibatkan pengiraan. Dia just bagi satu information lah. Okey, mempunyai dua punca yang nyata yang sama. So, maksudnya kita kena guna formula B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Dia minta cari nilai-nilai K. So, ingat balik nilai-nilai K. Mungkin kita dapat jawapan K tu lebih daripada 1. Okey, so masuk je formula. Okey, sekejap. Kita kena pindahkan dulu 5 tu sebagai bentuk kan. Kuasa 2 tolak 10X tambah 6K tolak 5 sama kosong. Oh, ni A. Okey, lepas tu masuk formula. B kita adalah negatif 10. A adalah 4. A adalah K. C adalah 6K tolak 5 sama dengan kosong. So, negatif 10 kuasa 2, 100 tolak. Okey, cikgu cuba kembangin dulu lah. 4K. So, kurungan 6K tolak 5. Hanya 100 tolak 4K dan 6K adalah 24K. Tambah K. 4 dan 5 adalah 20K. So, sini kuasa 2 kan? Sorry. 4K dan 6K. Oh. So, guna kalkulator je, awak akan dapat dua jawapan. Ni jawapan dia. So, yang ni 3K tambah 5. Negatif 5. K adalah negatif 5 per 3. Yang kedua, awak akan dapat K adalah 5 per 2. Okey, B seterusnya cari punca bagi persamaan tersebut dengan menggunakan nilai terkecil K yang diperoleh pada A. So, paling kecil ni ya, negatif 5 per 3 kan. So, masuk di dalam formula dia. K adalah, susah juga ni. Tangan cikgu show ada gelang yang koratin tu. Susah juga nak menulis sebenarnya. Okay, B. Negatif 5 per 3 X kuasa 2 tolak 10X. Yang ada mana, yang ada K tu masukkan negatif 5 per 3. Okay, tolak 5 sama kosong. Okay, so kat sini awak akan dapatlah 5 per 3 X kuasa 2 tolak 10X. Ni boleh potong kan? Awak akan dapat negatif 2. Sorry, negatif 2 tolak 5, 10 lah. Tolak 5 sama kosong. So, awak akan dapat persamaan negatif 5 per 3 X kuasa 2 tolak 10X tolak 15 sama dengan kosong. Okay, lepas tu awak boleh guna kalkulator je sebab dia minta apa? Punca.
Okay, bila awak cari kalkulator, awak akan perasan yang kalkulator awak bagi satu jawapan je. Maksudnya, awak mendapat dua punca yang sama. Macam ni. So, jawapan awak adalah -3. Okay, ni jawapan dia. So, next kita pergi soalan nombor 6. Persamaan kuadratik pemalar. Okay, mempunyai dua punca nyata yang sama. Okay, so next maksudnya kita kena guna formula B kuasa 2 tolak 4AC sama 0. Ungkapkan M. Okay, kita bentukkan persamaan dulu. Kita kembangkan. Kita akan dapat X kuasa 2 tolak 4X tambah 2N tolak M sama 0. Lepas tu masuk formula B adalah -4 tolak 4A adalah 1, C adalah 2N tolak M sama 0. So -4. Sorry, lupa kuasa 2 kat sini. -4 kuasa 2 adalah 16. Okay, 4 darab 1. Cikgu tulis dulu 4 dulu kat sini. Hubungan 2N tolak M sama 0. Okay, lepas tu kembangkan. 4 darab 2 adalah 8N. 4 darab M, 4M. Tapi negatif-negatif kan jadi positif. Okay, lepas tu ungkapkan M. Maksudnya M ni nak duduk seorang-seorang. Yang selebihnya kena pindah ke belah kanan. So, jadi 4M sama dengan 8N tolak 16. Okay, lepas tu M adalah 8N bahagi 4 tolak 16 bahagi 4. So, 8 bahagi 4, 2. 16 bahagi 4 adalah 4. So, ni jawapan dia lah. M sama dengan 2N tolak 4. Okay, ini masuk ungkapkan. Make sure ada M sahaja kat sini. Tak boleh ada nombor lain. Okay, next kita pergi soalan nombor 7. Okay, persamaan kuadratik B dan C positif mempunyai pembeza layan 16. Okay, ingat balik tak? Pembeza layan tu yang ni lah. B kuasa 2 tolak 4AC. Ni pembeza layan. Jawapan dia 16. Okay, lepas tu dan B tolak C sama dengan 4. Cari nilai yang mungkin bagi B dan C. Okay, so maksudnya bila kita nak cari pembeza layan bagi persamaan ni, okay, kita masuk formula ni dulu. So, jadi B adalah B juga. So, jadi B kuasa 2 tolak 4. A adalah 1. C kat sini adalah C juga. Okay, so bila kita cari kita dapat B kuasa 2 tolak 4C. Dan dia cakap kat sini dapat 16 kan? So, kita sama dengan 16. Okay, lepas tu bila kita nak solvekan problem ni, kat sini B, kat sini C. Kita tak dapat nak selesaikan. So, kita kena guna batuan ni. Dia cakap B tolak C adalah -4. Okay, so mungkin awak ganti, ikutlah awak nak ganti B ataupun C. Mana-mana je. Tapi kat sini cikgu Syu dah terganti B lah pula. Biasanya kalau awak ganti C lagi senang sebenarnya. Okay, saya cuba yang C lah. So, kat sini lah. B tolak C sama dengan -4. Okay, so B tambah 4 sama dengan C. Betul tak? Okay, macam ni. So, awak ganti kat sini. B kuasa 2 tolak 4. C adalah B tolak 4. So, ditambah kan. Lepas tu 16. Pindah 16 tolak 16 lah. Sama dengan 0. Okay, selesaikan. B kuasa 2 tolak 4B tolak 16 tolak 16. Sama dengan 0. Tu kan ni cikgu Syu buat ni. Sekejap. Tu kan. Sebab cikgu Syu buat latihan sebelum ni lain. Cara lain. Sekejap. 32. Betul ke? 32. 1 -4 -32. Oh, ada salah sampai lah. Kat mana cikgu Syu buat salah ni? B kuasa 2. C sama dengan B tambah 4.
Cikgu Syu tak nampak tulisan cikgu lah. Alamak, nak buat video baru malah tak patah balik. B tolak C sama dengan 4 kan. So B tambah 4. Betul tak kat sini B tambah 4. Betul lah. Oh sorry. Betul lah. Dan sekarang cikgu Syu tengah cari B. Sorry betul. Okay, so bila kita guna operator, sekejap. Lambatlah video ni. 1 B dan negatif 4. Inilah kalau tak buat ke bawah. Okay, so akan dapat kat sini B tambah 8 dengan B tolak 4. So sini tolak, sini tambah. So akan dapat jawapan dia B adalah 8 dan B adalah negatif 4. Okay, ini jawapan dia. Okay, lepas tu nilai C. Okay, dikata kat sini integer positif kan. So kita kena ambil positif. So yang positif adalah 8. So kita abaikan lah yang ni. Okay, abaikan je. So kita masuk dalam persamaan ni. C sama dengan 8 tambah 4. So C akan dapat 12. Okay, sorry lambat pula bagi jawapan yang ni. Keliru sikit sebab dalam cikgu Syu buat ni dekat kertas ni cari nilai C dulu. Tak perasan pula. Okay, jawapan dia betul. Okay, dan B, punca-punca yang sepadan. So ingat cari-cari punca ni maksudnya kita cari dia punya punca menggunakan nilai yang kita dapat ni. Kita masuk je nilai B dan C yang kita dapat jadi X kuasa 2 tambah 8X tambah 12 sama dengan 0. Okay, guna kalkulator akan dapat dua jawapan. Yang pertama yang ni, yang kedua so akan dapat nilai negatif 2 dan negatif 6 kan. Dia dah buat dah pen ni. So yang ni pertama, yang kedua X sama dengan negatif 6. Okay, dapat dua jawapan. Okay, last sekali. Habis dah. Kita buat soalan yang terakhir, nombor 8. Okay, nombor 8 ni macam keliru sikit sebenarnya. Okay, persamaan kuadratik ni dengan punca okay, C pun positif juga, tidak mempunyai punca nyata. So maksudnya kita akan guna B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada 0. Cari dua nilai yang mungkin. So yang mungkin C1 dan C2 bagi C. Okay, kita masuk formula. Dalam formula B kita negatif 5 kuasa 2 tolak 4. A adalah 2, C adalah C juga. Lebih kecil daripada 0. Okay, akan dapat kat sini 25 tolak, okay, 4 darab 2, 8, 8 darab C dan 8C. Lebih kecil pada 0, so pindahkan. Dapat sini negatif 25. So, pindahkan negatif 8, kena tukarkan bentuk lebih besar pada 0. So, negatif positif. So, akan dapatlah 25 per 8. So, nilai yang mungkin, ada dua nilai diminta kat sini. Okay, awak nampak tak kat sini simbol lebih besar? So, maksudnya bila kita draw, kita punya, apa panggil apa ni? Kanak panah kan? Kanak panah. Lupa dah pula. Okay, 25 per 8 ni adalah dalam 3.125 macam tu. So, sini 3, sini 4, sini 5 macam tu. So, sini adalah 25 per 8. So, nilai C tu mesti melebihi nombor ni. So, kita boleh cakap kita ambil nilai C yang pertama adalah C1 adalah 4. C2 kita adalah 5. Okay, boleh guna juga nombor lain, tapi biasanya kita akan ambil nombor yang pertama kita jumpa lah. Pertama dan kedua kita jumpa. Okay, so ni nilai mungkin. Okay, lepas tu B. So ni A. Okay, berdasarkan nilai C1, C2 di A, adakah persamaan yang ni mempunyai dua punca yang nyata diterangkan? So, kita masuk dalam formula je. 2x kuasa 2 tolak 5x tambah 1 per 2. C1 tambah C5. Maksudnya 4 tambah 5 lah.
So 2x kuasa 2 tolak 5x. So 4 tambah 5 adalah 9. So dapat 9 per 2 sama dengan kosong. Okay, lepas tu awak nak masukkan yang persamaan ni. B kuasa 2 tolak 4AC. So awak kena bagi dalam bentuk ni dulu lah, senang. Semua dah 2. So awak akan dapat 4x kuasa 2 tolak 10x tambah 9 sama dengan kosong. Supaya senang awak tak letak fraction dalam pengiraan nanti. So bila guna formula B kuasa 2 tolak 4AC, so negatif 10 kuasa 2 tolak 4, A adalah 4, yang ni 9. So kita nak tahu kan dia macam mana, just masuk formula je. So 10 kuasa 2, negatif 10 kuasa 2, 100. Okay, 4 darab 4, 16, 16 darab 9, 144. Okay, awak akan dapat negatif 44 kan. Ni adalah lebih kecil pada kosong. So maksudnya negatif 44, okay, ni cara nak terangkan adalah lebih kecil. Lebih kecil dari kosong. Jadi tiada punca nyata. Okay, dah done. Okay, so cikgu harap awak boleh faham penerangan cikgu walaupun banyak kesalahan bercakap dan juga penulisan cikgu. Okay, maaf juga pen ni tak apa nak betul. Okay, cikgu Shu akan beli yang baru nanti. Tapi bukan masa sekarang lah, sebab sekarang ni masih dalam kuarantin. Okay, itu je. So kita jumpa lagi untuk next video. So jangan lupa tekan butang subscribe supaya awak dapat notification video terbaru cikgu Shu. Dan share kat kawan-kawan. So moga you all tabah untuk belajar dalam keadaan sekarang. Okay, walaupun online tapi cikgu harap awak boleh faham. Okay, so jumpa lagi. Bye.